perkembangan Dewan Rakyat, antara perkara yang dibincangkan strategi keselamatan cyber negara yang akan diperkenalkan tidak lama lagi dan kajian terhadap kebolehlaksanaan tindakan mewajibkan suntikan vaksin. Untuk laporannya kita ke Parlimen bersama Amirul Hakim Lokman. Silakan Amirul. Terima kasih Intan Azrina Pentas. Kerajaan melalui Agensi Keselamatan Cyber Negara (NEXA) akan mengeluarkan strategi keselamatan cyber pada negara pada pertengahan tahun ini bagi menangani ancaman tersebut secara komprehensif. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata strategi itu akan dilaksanakan dengan pengembangan sumber tenaga dan pembangunan prasarana yang memfokuskan kepada pembentukan petugas keselamatan cyber kebangsaan. Ancaman keselamatan cyber akan terus memberi cabaran kepada pengurusan keselamatan negara apabila berlaku peningkatan kebergantungan kepada teknologi-teknologi baru yang bermanfaat tetapi pada masa yang sama mendatangkan ancaman kepada keselamatan negara. Justru itu, kerajaan melalui Agensi Keselamatan Cyber Negara (NEXA) akan mengeluarkan strategi keselamatan cyber negara pada pertengahan tahun ini bagi menangani ancaman tersebut secara komprehensif. Tambah beliau, kerajaan turut melaksanakan Pelan Pengurusan Krisis Cyber Negara (NCCMP) bagi menghadapi ancaman dan serangan cyber. Pelan itu dibangunkan bagi mengurangkan kesan serangan dan tindak balas yang perlu dilaksanakan oleh Agensi Infrastruktur Maklumat Kritikal Negara (CNII) yang terdiri daripada agensi awam dan swasta. Kementerian Kesihatan KKM sedang mengkaji kebolehlaksanaan tindakan mewajibkan suntikan vaksin kepada kanak-kanak. Timbalan Menterinya Dr. Lee Boon Chye berkata dalam melaksanakan langkah itu, pihaknya turut mendapatkan pandangan pelbagai pihak termasuk kementerian lain, agensi bukan kerajaan serta pertubuhan kesihatan antarabangsa. Laksanaan program imunisasi mandatory di negara-negara lain di seluruh dunia turut diteliti. Kementerian mengambil kira semua faktor penting sekiranya suntikan vaksin diwajibkan, termasuk implikasi kepada ibu bapa, kepada penyedia perkhidmatan imunisasi serta kepada pusat jagaan, taska, tadika dan sekolah. Faktor-faktor yang mendorong kepada kegagalan ibu bapa membawa anak-anak mereka untuk mendapatkan suntikan vaksin turut diperhalusi. Tambahnya, sehingga kini KKM melaksanakan pendekatan dan pendidikan advokasi pelbagai kaedah dalam mendidik masyarakat dan golongan anti-vaksin tentang kepentingan imunisasi dan bahaya penyakit cegahan vaksin. Program imunisasi kanak-kanak kebangsaan dilaksanakan bertujuan untuk kadar morbiditi dan kadar mortaliti terutama di kalangan kanak-kanak berumur bawah 5 tahun yang berisiko tinggi untuk dijangkiti penyakit berjangkit. Vaksin untuk mencegah 11 jenis penyakit diberikan kepada bayi dan sejurus selepas lahir sehingga umur 18 bulan mengikut jadual yang ditetapkan. Syarikat Konsesi Lebuh Raya Plus terpaksa menerbitkan bon suku bernilai RM30.6 bilion apabila dinyahkan dari senarai Bursa Malaysia pada tahun 2011. Timbalan Menteri Kerja Raya Muhammad Anwar Tahir berkata, bagi membeli semula saham, sebahagian besar kutipan tol disalurkan untuk membayar balik pinjaman suku bagi menampung kos operasi dan penyelenggaraan lebuh raya. Ia termasuk juga projek penambahbaikan yang sesuai untuk meningkatkan tahap keselamatan serta menampung jumlah trafik yang tinggi. Tuan Yang di-Pertua, walaupun PLUS mempunyai liability yang meningkat, syarikat ini tidak pernah gagal untuk membayar balik pinjaman yang telah ditetapkan. Ini dicapai menerusi pengurusan kos yang baik serta perbelanjaan berhemah tanpa mengabaikan aspek-aspek keselamatan dan kualiti seperti mana yang termaktub dalam perjanjian konsesi.
Mengulas lanjut, beliau memaklumkan kesemua lebuh raya yang berada di bawah konsesi PLAS termasuk lebuh raya Utara Selatan juga dilanjutkan tempoh tamat konsesi dari 2018 ke 2038. Ujarnya, keputusan lanjutan berkenaan dibuat di bawah projek penstrukturan semula yang dibuat pada tahun 2011. Dewan turut dimaklumkan kos keseluruhan pembinaan lebuh raya PLAS adalah bernilai RM5.9 bilion. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Rompin Datuk Seri Hassan Arifin mengenai kos pembinaan lebuh raya Utara Selatan PLAS. Dengan itu sekian sahaja laporan dari Parlimen.